Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fi darain. Kita di muka surat 20. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, macam mana percaya dengan malaikat? Jawabnya iaitu wajib atas setiap mukallaf percaya dan i'tiqad yang jazim bahwasanya ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak malaikat. Mereka itu jisim yang latif yang dijadikan dia daripada nur. Mereka itu ialah hamba Allah yang Allah Ta'ala peliharakan mereka itu daripada mengerjakan barang yang Tuhan tegahnya. Itu maksudnya sambungan. Kata dengan kalian, pertama sekali syukur kita pada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih lagi memberikan kelangsungan hayat pada kita, dan memang sifat boleh memberikan hidup ini, kerana perbuatan menghidup dan memati ini hanyalah perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Tiada siapa yang boleh bersekutu di situ. Jadi memang hidupnya kita ni Allah lah yang menghidupkan kita. Alhamdulillah, syukur kita Allah Ta'ala menjadikan kita ni sebahagian daripada umat Nabi SAW. Alhamdulillah, syukur kita diberikan keupayaan untuk boleh nak ada rasa taat, tak ikut perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan dia. Diberi pula keharuban untuk mencari ilmu, hadir menjadi ilmu dan bersungguh-sungguh dapatkan ilmu untuk kita terus memahami ajaran-ajaran Nabi SAW. Alhamdulillah, diberikan keupayaan Alhamdulillah untuk boleh hadir pagi ini, insya-Allah untuk meneruskan bacaan daripada kitab Aku Iman. Kita dalam masjid main iktikaf sama-sama. Dapat niatnya saja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Kata musannif, soal macam mana percaya dengan malaikat. Sekalian kita nak bicara ni masih peringkat awal dalam membicarakan bahawa malaikat. Itu kita banyak bicara mengenai ada istilah alam, ada alam syahadah, ada alam barzakh, ada alam amr, dan penghuni-penghuni yang ada dalamnya. Antaranya kita ada bicara bab-bab malaikat, jin, yang banyak panjang itu kita cerita bab jin dan beberapa keadaan dan hal yang ada pada mereka. Ada cerita korin apa dan sebagainya. Jadi kalau ikut ada perkara dasar yang kita dah sebut. Asal kita bicara ni asalnya adalah percaya bab malaikat. Jadi malaikat jika dia tak menzahirkan diri dia dalam sampai pada tahap boleh ada rupa bentuk macam mana kita ni, yang dia merupakan diri dia sampai kita boleh nampak di alam syahadah ni, nisbah dia ada di alam barzakh. Kalau istilah tu lah kan. Pasal bila alam barzakh tu yang dia akan mempunyai satu keupayaan yang tak macam kita. Dari segi pergerakan dia boleh bergerak sangat pantas. Pasal dia duduk alam lain daripada alam kita. Itu sikit banyak yang telah kita bicara dulu. Ataupun bahasa lain yang kita sebut, malaikat ni selain pada istilah alam tu dipanggil alam malakut, alam jabarut. Jadi kita ni duduk alam syahadah. Jadi asal kita nak bicara ke malaikat tu lah. Baik, ini insyaAllah kita nak masuk bicara khas mengenai dia. Wajib atas setiap mukallaf percaya dan i'tiqad yang jazim. Jadi asal yang sebut mengenai i'tiqad ni, wajib kita i'tiqad sungguh-sungguh bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak malaikat. Jadi beriman dengan malaikat ni salah satu daripada perkara yang termasuk dalam rukun-rukun iman. Kita sedia maklum rukun iman ada 6 itu. Kalau atas jalan ringkas, kalau atas jalan tafsir ada 7. Macam dalam 7 tu, 6 tu yang memang kita selalu sebut lah. Beriman dengan Allah, malaikat, Rasul, kitab,
hari kiamat dan qada dan qadar. Kalau atas 7 itu adalah di atas kiraan mengasingkan hari kiamat dengan bangkit semula selepas mati. Ada yang menghitungkan dari sebagai 7, tapi masyhur kita dengan 6 lah. Pasal kita belajar dalam beberapa buah hadis yang memang masyhur Melayu ni, bila sebut 7 dia pelik gila. Kalau ikut di atas sebut rukun iman ni dia 6. Cuma kalau ada sebut 7, yang 7 tu kalau dia kata macam ni, beriman dengan jin, tu kacau. Pasal jin sekali lalu pun kita ada sebut itu, kita tak wajib beriman dengan jin, tak ada perkataan macam tu, tapi wajib mengimani wujudnya jin. Jangan dinafikan wujudnya jin, pasal jin memang ada, tak boleh dinafikan wujudnya jin. Menafi wujudnya jin pun boleh jadi kufur juga, kerana menafikan, mengingkarkan perkara yang memang wujud. Menafikan makhluk, antara makhluk tu menafikan manusia, menafikan malaikat, menafikan jin, dari segi wujudnya mereka ni kufur. Pasal mana yang wujud, manusia kata wujud. Cuma atas istilah iman, beriman dengan malaikat, beriman dengan rasul ada, tapi beriman dengan jin tak ada. Tak ada istilah beriman dengan jin, cuma beriman dengan wujudnya jin, itu ada. Apa beza dia? Beriman dengan jin ni, nanti dia seolah memahamkan jin ni semua okey, semua baik. Macam mana beriman dengan malaikat, malaikat semua baik, semua taat ikut perintah Allah Ta'ala, jin pun semua taat dan ikut perintah Allah Ta'ala. Dia akan faham macam tu. Yang tu kesalahan dia. Satu, tak ada istilah beriman dengan jin. Pasal jin ni kalau nisbah level dia adalah sama level dengan kita dari sudut taklif. Itu jin. Maksudnya kita ditaklif untuk beriman, taat pada perintah Allah Ta'ala, kena mengaji, kena solat, puasa, nisbah ilmu tauhidnya kena kenal Allah Ta'ala, kena yakin pada Allah Ta'ala. Begitu juga malaikat, kitab-kitab, macam mana kepatuhan kita yang wajib ikut perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan dia. Macam itulah juga ada taklifan tersebut kepada jin. Dari sisi sudut tu jin dengan kita sama level. Satu tak boleh kata dan salah kalau mengistilahkan beriman dengan jin. Kalau beriman dengan jin wajib, maka wajiblah beriman dengan kita. Sikitlah asal-asal macam tu, untuk menunjukkan adanya pahaman-pahaman. Kalau pahaman macam tu salah. Okey, siap. Jadi apa kita nak bicara ni adalah malaikat. Jadi malaikat ni siapa? Malaikat ni adalah hamba Allah. Jadi kita nak bicara dengan sekalian bab makhluk lah. Dan kena faham prinsip asal makhluk ni. Makhluk ni baik sama ada dia malaikat ke, manusia ke, jin ke, ataupun dia ialah hayawan ke, tumbuhan ke, ataupun kita kata garam galian ke, batu batan atau seumpama itu yang dipanggil jamadat. Semua makhluk adalah makhluk, makhluk takkan jadi Tuhan. Itu prinsip asas lah. Macam pasal apa dah sebut tu? Kerana ada manusia ni kadang-kadang terfaham dan teranggap di atas beberapa sifat dan ciri istimewa yang ada pada makhluk. Dengan sebab tu mereka terkecoh dan terganggu dari segi bab-bab i'tikad, sehingga mengiktikadkan seolah-olah makhluk ni Tuhan. Antaranya kalau kita tengok yang memang ada dan nyata hukum fahaman tu, dan yang ni fahaman yang besar juga dari segi orang silap dan salah, itulah fahaman Kristian. Dia menganggap Nabi Isa ialah anak Allah. Kacau. Takkan asalnya manusia yang ibunya nama Maryam, asalnya dia anak, lepas tu dengan sebab ada sifat istimewa pada dia, boleh hidup orang mati, boleh buat burung daripada tanah, lepas tu jadi burung dia tiup, jadi burung dia tiup, boleh terbang di udara, boleh menyembuh penyakit sopak, boleh menyembuhkan penyakit kusta. Dengan sebab ada ciri-ciri macam tu, dah dianggapnya sebagai anak Tuhan pula dah, anak Allah. Merepek lah. So makhluk takkan jadi khalik. Dengan bahasa lain, makhluk ialah makhluk, makhluk takkan jadi Tuhan. Begitu juga Yahudi pun sama juga. Ada satu orang Nabi bernama Uzair, yang Nabi ini pun dia mati hidup balik. Dengan sebab peliknya dia tu, maka ada sebahagian daripada Yahudi menganggap, bukan sebahagian daripada Yahudi, orang Yahudi umumnya mereka mengiktikadkan bahawasanya Uzair ialah anak Allah. Ini pun silap juga. Kalau orang kafir Quraisy, mereka ni orang Arab ni, dia umumnya mengiktikadkan malaikat ni ialah anak perempuan Allah Ta'ala. Ada anak perempuan pula lah. Nak kata apa ni? Ada manusia yang peot dia macam ni buat iktikad. Ada
Baik, yang tu kita kata kesalahan-kesalahan tu kesalahan besar. Besar ni kerana mengiktikadkan makhluk ni sebagai Tuhan macam ni memang kufur besar. Dan kufur dia tak ada maaf, dan kufur ini kekal abadi dalam neraka. Di atas kita ni ada satu kufur ataupun syirik yang dia taklah sampai jadi kafir. Macam mana orang kafir yang kafir dan orang yang syirik dengan Allah Ta'ala, yang syirik jali, yang terang-terang, istilahnya ada penyembahan, menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu, ataupun menafi ataupun mensabitkan ketuhanan pada benda yang tak sabit dengan terang jelas tu, hal tu memang kufur dan syirik yang tidak bisa ada maaf jika mati dalam keadaan tersebut. Kalau kat kita ni memang kita tak sembah berhala dasarnya, tapi kalau kita faham dari segi pergantungan hati, ada juga pada kita masih lagi pergantungan hati kita, dan ada perasaan keberhajatan dan perasaan, dan boleh bahasakan iman kita. Kita mengimani kepada makhluk, dan pergantungan harap kita kepada makhluk lebih besar daripada kita mengimani dan pergantungan harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni memang ada. Yang ni yang kita nak belajar elok-elok supaya kalau boleh tiadakan dia. Yang ni lah yang dipanggil syirik khafi. Kalau kata kufur pun dia boleh jadi kufur khafi. Macam kita lapar makan nasi, memang bila lapar kita ingin bergantungan harap kat siapa? Kat Allah ke kat nasi? Kat Allah kat nasi? Mulut Allah lah, hati situ tak adil, yang tu tak adil. Dia memang mulut sebut lapar kena ingat nasi. Tak, lapar ingat Allah, lapar ingat Allah. Lepas tu sabab dia makan nasi. Pasal apa suruh makan? Pasal apa makan? Allah yang suruh makan. Jadi kita makan nasi itu bukan atas kaedah kita, tapi pasal perintah Allah Ta'ala suruh makan. Yang ni yang asbab yang kita terhenti nak melakukan dia, melainkan jika Allah Ta'ala perintahkan kita. Asal kita nak sebut ialah kita ni bila ada gangguan dalam bab macam ni, yang ni yang menghalang kita dapat tauhid murni pada Allah Ta'ala. Kita tak, istilahnya tauhid betul, maksudnya kita taklah dalam seluruh hidup kita kita hanya mengisbatkan Allah Ta'ala dalam bab zat, sifat, af'al, asar. Sekali lalu dah sebut dulu, insyaAllah kita akan jumpa nanti sekali lagi. Sepatutnya semua tu hendaklah sabit ke Allah Ta'ala. Hatta kita sebut ni lapar nak bagi kenyang ni, sepatutnya kita sakit nak bagi sembuh ni, apa saja seumpama bab itu, kita susah nak bagi senang ni, sepatutnya kita hanya meyakini Allah saja boleh bagi senang, Allah saja boleh bagi sembuh, Allah Ta'ala saja bagi kenyang. Itu dari segi i'tiqad. Cuma asbab macam mana? Pergi cari lapar, makan, ngantuk, tidur, sakit di klinik, ngantuk, tidur, apa nak beli barang duit tak ada, kau je. Seumpama itu. Macam mana pun bila kerja dapat duit, siapa yang aturkan rezeki kita? Allah. Balik Allah Ta'ala balik. Yang tu asbab je. Kita tak berpegang dengan asbab sikit pun dari segi hati tu. Tentu kita hati ni sepatutnya, yang hati inilah kita nak kena alihkan pandangan dia supaya bukan memandang kepada asbab, tapi memandang kepada musabbibul asbab. Dalam kehidupan kita sekalian, yang inilah paling payah. Pasal apa? Pasal bila kita nak pandang kepada musabbibul asbab ni, ada musuh yang mengganggu kita untuk kita pandang kepada musabbibul asbab ni. Pasal antara musuh tu istilahnya memang nafsu syaitan. Dan bila sebut nafsu tu, kita sendiri lah kena penghalang dia. Antaranya jahilnya kita. Syaitan tu satu hal dah, memang kerja dia tu. Dan kita bila kita terganggu dengan ilmu yang tak cukup ni, memang kita tak boleh pergi ke Allah Ta'ala dari segi nak sabitkan Allah lah yang musabbibul asbab. Bahkan kita akan bergantung kepada asbab. Saya buat misal, tanpa pergantungan harap kita pada asbab. Disembah-sembah kita tak sembah, kita memang tak i'tiqad langsung, tapi kita bergantung harap pada dia. Contoh, kita kalau ada duit lah, contohlah buang ke 100,000, macam lega tak? Lega tak lega? Lega lah. Duit ni kotas dah. Kertas yang kita siapa berakai lagi?
Kita lah, siapa legakan siapa sepatutnya? Boleh faham soalan? Kertas tu, kita dengan kertas kita mulia lagi. Takkan sebab kita ada kertas kita lega. Betul? Memanglah alat. Tapi nak kena lega dengan kertas ke lega dengan Allah? Kenapa? Allah kalau ikut kawan dengan duit, siapa lega lagi? Kita nak lega dengan siapa? Lega dengan kawan ke lega dengan duit? Lega dengan duit. Tak cerdik orang tu. Yang ni yang kita nak tengok ni. Ada duit, ada kawan. Kawan ada dua, satu kawan dulu, satu kawan makan kita. Kawan ada dua. Makan kawan. Tak makan kawan tu satu hal lah. Duit pun okey, macam mana pun atas kita bicara ni tentang pergantungan tu. Pasal kita sepatutnya kita berakal. Duit pun nisbah urusan manusia yang urus duit supaya duit jadi nilai, betul tak? Takkan dengan kita yang buat duit, bagi duit ada nilai, dengan kita ada duit tu kita rasa lega. Memang tak cerdik. Kalau nisbah cerdik memang tak cerdik. Siapa? Kita yang bagi duit tu ada nilai. Bila dia bernilai dan orang anggapkan dia jadi nilai, lepas tu kita rasa lega dia tak nulis duit yang kita yang bagi nilai, sedangkan dia tak bernilai. Cerdik tak cerdik? Betul, siapa yang sepatutnya untuk kita nak bagi rasa lega ni? Allah. Bahkan sebut ni dunia segala isinya, alam ni semuanya makhluk. Bila makhluk, kena faham dia sentiasa menjalani dan melalui dan sedang dalam proses hancur. Daripada sejak mula wujud dia, daripada wujud dia sentiasa mengalami perubahan, dan perubahan hujung dia nanti ialah hancur. Dia memang sedang melalui proses hancur. Walaupun benda yang paling bagus kita dapat rumah baru duduk, seronok tak? Seronok ke tak usah peduli langsung, tak usah rasa seronok apa-apa, seronok sat aja dengar elok, tak usah seronok pun. Siapa? Memang rumah baru, tapi semakin hari dia semakin buruk. Okey, lagi faham bagus ni. Orang pun makin lama makin buruk. Bini kalau baru pun macam mana? Lama-lama buruk tak? Buruk juga. Mula-mula wangi lah, lepas tu keput. Kita pun keput. Sudah tu. Okey lah tu. Kenal lah hakikat makhluk ni. Itulah makhluk yang sepatutnya kita nak dapat, yang memang tak keput, tak maksud, tak binasa, tak hancur ni siapa? Allah aja. Jadi yang lega ni sepatutnya apa? Dapat makhluk ke dapat Allah? Okey, ni yang kita nak belajar, nak bagi kenal Allah Ta'ala. Lepas tu bila Allah Ta'ala suruh kita kenal malaikat, kenal untuk tahu dia makhluk Allah. Yang tu yang saya nak sebut tu. Jadi makhluk ialah makhluk. Jadi kena faham dia ialah makhluk Allah. Kita beriman dengan dia pun pasal Allah Ta'ala yang suruh kita beriman dengan dia. Satu, nisbah dia makhluk, kena faham dia makhluk, kita imani dia di atas ciri apa Allah Ta'ala sebut. Dan nisbah pergantungan harap, kita tak bergantung harap pada malaikat. Dengar, pasal kita tak diajar dalam bab ghaib ni untuk kita mengimani apatah lagi, bukan silap bahasa tu, kita tak disuruh untuk bergantung harap dan meminta kepada selain Allah Ta'ala. Jadi malaikat nisbah dia ada, kena faham tugas, walaupun tak nampak dengan mata, tapi yang mengkhabarnya ialah Allah Ta'ala yang disampaikan kepada kita melalui Rasul dia. Jadi beriman je lah, percaya je lah. Cuma dia makhluk, tetap makhluk, dia bukan Tuhan. Nisbah nak bergantung harap dan hati kita bergantungan harap dan nak rasa lega dan meminta siapa? Allah. Kita takkan minta pada hatta malaikat sekalipun. Baik, faham prinsip tu. Tu yang kalau ada tutup bomoh dia dah apa? Tak apalah, semua ni kita minta dengan bantuan Allah. Nanti saya suruh khadam ayat kursi tolong. Betul lah. Nampaklah payout dia tu. Maksud apa? Walaupun dia kata khadam ayat kursi, nampak satu sudut okey tak? Ayat kursi takkan tak elok. Okey, yang tu dia punya buah racun dia tu kan. Ada ke malaikat yang akan ikut arahan kita?
Dia kata khadam ayat kursi. Baik, kalau ada khadam sekalipun, siapa khadam itu? Malaikat. Malaikat ikut arahan kita ke ikut arahan Allah Ta'ala? Tapi dia kata kita minta bantuan khadam ayat kursi. Okey tak? Khadam ayat kursi, khadam Fatihah, khadam ayat 1000 dinar, macam-macam bahasa khadam lagi lah. Macam siapa khadam tu? Semestinya bukan malaikat. Pasal malaikat tak ikut suruhan kita. Malaikat ni hanya ikut perintah Allah Ta'ala. Tidak akan ada malaikat yang ikut arahan kita. Dan kita pun tak diarahkan untuk pergi minta pertolongan kepada malaikat. Satu salah kalau kita minta macam ni, ya Jibril, ya Mikail, ya Israfil, ya Munkar, ya Nakir, tolonglah aku. Tidak. Tak diajar macam tu. Bukan. Pasal apa? Kita tak diajar minta bantuan dengan malaikat. Minta bantuan dengan Allah. Allah Ta'ala nak hantar siapa, dia nak melalui siapa, itu bukan hal kita. Satu, itu kita sebut dengan malaikat. Dengan manusia, makhluk pun macam mana? Sama juga. Atas nama hati dan perkataan harap, nisbah lega ke Allah Ta'ala. Dia nak bagi lega tu, dia nak bagi bantuan tu melalui apa, itu bukan hal kita. Macam mana pun bila bab dunia ni, dia ada asbab zahir yang boleh dibuat. Bila bab ghaib, memang tak ada. Bab ghaib memang tiada lain kerja kita melainkan yakin ke Allah Ta'ala. Dia atas buat asbab kita takwa. Pasal bila minta pertolongan Allah Ta'ala, memang tiada lain kaedah untuk syarat Allah Ta'ala memperkenankan minta kita, yang kita minta dengan dia. Kita dah iman dah minta dengan dia sekalipun, satu perkara dan syarat untuk boleh penerimaan Allah Ta'ala pada kita ialah apa? Wajib kita takwa pada dia. Itu syarat dia nak berkenan. Pasal bila dia takwa, jangan tak tahu, kita tak minta pun dia bantu. Tak minta pun dia bantu. Dan memang dia menjanjikan bantuan ni dan pertolongan itu. Banyak ayat Quran sebut itu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allahumma salli ala sayyidina. Wa kadzalika haqqan alaina nasrul mu'minin. Banyak sungguh ayat Quran lah yang menjanjikan dengan sebab kita takwa pada dia. Dengan bahasa lain, sebab kita iman pada dia, ikut perintah dia, taat dia, tinggalkan larangan dia, takwa pada dia, dia janjikan macam-macam pertolongan dan pelepasan daripada kesusahan. Ya. Itu bab ghaib. Ada pun bab asbab, buat asbab. Tengok kereta nak langgar, lari lah. Apa lagi? Tengok ular depan mata, ambil kayu katok lah. Tengok babi tu, pokah pokok kita duk tanam kebun, tembak lah. Cuma nak dapat lesen payah sikit kan. Sikit bahasa-bahasa gitu. Baik. Jadi kalau gitu atas kita bicara ni, malaikat ialah hamba Allah Ta'ala. Tapi pasal kita diajar untuk mengimani bab ghaib ni. Pasal bab ghaib ni kita nak untuk mengimani dia terhenti di atas perkhabaran daripada Allah Ta'ala sendiri. Kalau kata idak lah. Satu, jangan mereka-reka. Baik, antara maklumat yang diberi macam ni, ada bagi Allah Ta'ala ni beberapa banyak malaikat. Jadi umumnya malaikat ni kita beriman apa? Malaikat ni Allah Ta'ala jadikan banyak. Banyak mana? Sangat banyak. Cuma kita wajib tahu sedarai dengan terperinci 10. Dan ada lagi selain pada 10 beberapa nama yang sering kita sebut, tapi kok kita tak perasan itu adalah malaikat yang lain pada 10. 10 tu nanti kita jumpa. Cuma nak sebut awal apa dia? Ada malaikat kita biasa dengar, malaikat rahmat. Dia tak termasuk dalam 10. Malaikat rahmat. Malaikat apa lagi kita biasa dengar? Malaikat hafazah. Tu pun malaikat yang tak dah masuk dalam 10. Malaikat apa lagi biasa dengar? Malaikat rahmat, malaikat hafazah, habis lah. Kalau ada orang sebut pun antaranya malaikat penanggung arash. Okey, 3. Malaikat apa lagi? Masyhur Melayu 3 tu lah. Kalau ada pun yang selalu dengar malaikat rahmat. Tu kita dengar tu. Misalnya rumah kita kalau ada gambar, ada patung malaikat rahmat tak masuk. Jadi ada satu lagi malaikat yang tak masuk dalam 10 tu, tapi kita sedia maklum nama dia tu.
malaikat rahmat. Ada ke? Ya. Umum saya nak sebut ialah malaikat ni nisbah Allah Ta'ala, jadi tugas dan apa Allah Ta'ala bagi pengurusan dia untuk dia berada atas hukumi di atas tugasan-tugasan tertentu sangat banyak. Sangat banyak. Banyak ke ramai ikutlah penjodoh balangan mana sesuai kan. Tetapi yang wajib kita tahu dengan tafsir 10. Siap. Satu, kalau orang tanya berapa ramai malaikat, wallahualam, Allah saja yang tahu. Tapi nisbah angka kita wajib berpegang. Yang wajib berpegang, wajib kita tahu dengan nama dan kerja 10 saja. 10 saja. Itu atas jalan taklif. Baik, umumnya malaikat orang tak jadikan ramai. Sebagai ulama meletakkan nisbah macam ni untuk lihat ramai tak ramai malaikat ni. Kalau nisbah 100, 1 manusia, 9 jin, 90 malaikat. Itu sebagai nisbah saja untuk menunjukkan malaikat ni banyak dan ramai. Kalau kita tengok sejarah, Rasulullah pernah dalam peristiwa Mi'raj, dia naik ke langit. Di langit ke-7 tu dia dapat lihat satu rumah ibadat yang betul-betul membatali Kaabah, namanya Baitul Ma'mur. Jibril kata, sejak aku tahu aku ada, aku lihat setiap hari malaikat masuk dalam Baitul Ma'mur ni seramai 70,000 orang. Dan setiap hari yang mana masuk dia takkan keluar. Jadi banyak mana? Mana nak tahu? Jibril tak tahu, kita mana nak tahu, dan kita tak pernah dimaklumkan berapa, dan tak perlu tahu pun berapa. Pasal dah syarat kata tak wajib, gedi-gedi nak tahu sangat buat apa. Itu sudahlah kan. Cukup dengan kata malaikat ni ramai. Jadi sebut dalam 100 tu 90 malaikat, 9 tu jin, manusia 1. Atas nisbah untuk menunjukkan ramai itu saja. Tapi taklah dengan tepat angka nisbah tu. Faham tu juga, jin pun ramai tak? Banyak tak jin? Satu makin belakang ni makin menjadi-jadilah kejadian-kejadian jin ni. Dalam WhatsApp ni macam-macam cerita. Buka YouTube pula, type jin, macam mana? Tak larat dengar, tak larat tengok. Cuma jin ni dia memang nisbah, dia duduk sekali dengan kita, tapi kita ada sebut sekali lalu itu bersama dengan kita ni, kita sendiri Allahumma salli ala sayyidina, kita ni duduk alam syahadah. Tapi kalau nisbah fikiran kita, hati kita, dia boleh pergi alam barzah. Roh kita dia boleh pergi alam amr. Cuma yang tu nak sebut satu panjang-panjang masa lagi, tuan-tuan tak faham ya. Tapi nak kata apa, jin dia memang duduk sekali dengan alam kita, tapi alam syahadah lain, alam dia lain. Satu, kita bukan boleh pergi alam dia, bukan boleh pergi. Kita tak boleh pergi tempat tinggal jin, melainkan dalam keadaan tertentu dia buka jalan untuk kita boleh pergi tempat dia. Kita sampai. Walaupun katalah dia duduk kampung ni, tapi kita nak pergi masuk kampung ni kan boleh, pasal nisbah alamnya lain. Pasal dia alam malakut, alam jabarut, bukan macam kita. Umumnya panggil alam malakut lah, atau alam jabarut tu. Allah SWT. Tapi nak kata nisbah keberadaan dia sekali dengan kita. Bahkan kalau katalah yang ada main mengaji ni, pasal ada jin yang beriman, macam mana? Ada keliling kita duk dengar ni, entah-entah duk sebelah kita apa. Kita tak nampak, nampak lagi lari pula. Sajalah buat ayat-ayat macam tu kan. Dan Allah Ta'ala tak ingin nampak tu ada hikmah macam-macam lah. Pasal tak semestinya apa nak sebut, dia tak bagi nampak tu ada hikmah. Jadi kalau kita tahu pun tengok macam mana, ganggu kita pula untuk kita hidup. Lagi tengok rupa takut, lari pula, kita yang jadi masalah. Macam mana pun saya nak sebut ialah nama malaikat jin tu lah. Jadi nisbah dia hidup sekali yang kita, begitu juga jin, begitu juga malaikat. Kita tak nampak jin, jin tak nampak malaikat. Jadi dia duduk dalam alam, itu pun kita ada sebut, walaupun atas nama alam malakut tu, dia tak sama label alam malakut tu. Pasal malaikat pun duduk alam malakut, tapi jin ni ada malaikat kiraman katibin dia. Dia pun ada rakib atid mencatat dia. Dia pun nanti ada malaikat Israel cabut nyawa dia, sama atau dengan kita. Tapi dia tak nampak malaikat.
Malaikat nampak jin, malaikat nampak kita. Ya, ya. Nisbah kebolehan dan keupayaan memang Allah Ta'ala jadikan jin ni, dia boleh istilahnya tasyakkul, menyerupakan diri dia dengan bentuk rupa makhluk alam syahadah ni, sama ada rupa manusia ke, rupa jin ke, rupa ular ke, apa ke, rupa naga ke, ikut dia. Ikut dia pun dia tak ilmu yang dia belajar. Kalau dia belajar, dia pandai. Pasal tak semua juga jin boleh menyerupa mengikut apa yang dia kendaki. Pasal dia kena menuntut, dia kena belajar. Macam mana kita pun, bukan semua manusia pandai. Ada manusia boleh jadi doktor, ada manusia nak menyangkui tak pandai. Ada manusia apa nak menyimen tak boleh, nak bertukang tak boleh. Katuk paku dia takut katuk tangan. Pasal apa tu? Pasal dia tak ilmu dia. Dia tak ilmu dia. Jin pun sama juga. Dia tak ilmu dia. Jadi kalau dia belajar menyerupa jadi manusia yang ada pandai. Yang lain tak pandai. Orang yang ngerti bawa kereta dia tak boleh bawa kereta kan, tak boleh bawa. Sikit dengan bahasa gitu untuk menunjukkan bukan dia ada kebolehan mutlak, dia muqayyad. Maksud muqayyad ni terbatas dekat dia tak ilmu dia, tapi dari segi kebolehan dia boleh. Dan dia nak tukar rupa tu, itu kalau tak ilmu, dan bukan senang untuk dia nak menjadi yang satu. Kalau dia nak jadi kecil, dia terpaksa release diri dia sesuatu. Macam mana, jangan tanya saya lah, saya bukan jin. Saja musik tu. Kalau dia nak besarkan diri dia pun boleh buat diri dia menjadi besar. Tapi nak jadi besar, nak merupakan diri besar tu, ada sesuatu benda buat, dan bukan satu benda senang juga pada dia. Maksudnya dia perlukan satu proses. Nisbah ilmu, satu ilmu, dia kena satu proses juga untuk menjadikan dia sesuatu. Tapi dari segi kebolehan boleh. Satu jin boleh menyerupa, malaikat boleh menyerupa. Malaikat ni memang special lah. Dari segi boleh menyerupa. Cuma dia nak menyerupakan sesuatu tu mengikut apa yang Allah Ta'ala perintah oleh dia. Dia tak buat suka hati dia. Nombor satu, kita belajar ni beriman dengan malaikat. Dia tak ada istilah beriman dengan jin. Satu, kalau jin cakap belum tentu betul. Satu, ala tak ngomong lah, dia tak kerti apa, tiba-tiba bila dah ubat, nanti khadam saya datang untuk anak cucu nak minta tolong. Macam boleh pakai dia cakap dia jin. Dia pun bodoh macam kita ya. Kalau dia kerti lah, dia kerti, tapi semua dia cakap tu betul lah. Jangan tak tahu, dia lagi mohon kuat. Pasal jin dia ada peri kejinan dia, manusia ada peri kemanusiaan dia. Itu kot bahasa dia. Bahkan ada manusia yang tak berperi kemanusiaan, jin pun ada juga yang tak berperi kejinan dia. Bahkan bila dah tak peri kemanusiaan, dia akan peri kebinatangan. Manusia jadi binatang, dengan jin jadi binatang. Jin peri kebinatangan dia lagi ganas daripada manusia yang tak berperi kemanusiaan, yang peri kebinatangan ni. Boleh kot faham bahasa-bahasa macam tu tak? Adakah jin punya keimanan ni boleh sampai tahap manusia? Macam mana iman manusia? Boleh, cuma tak sampai tahap jadi Nabi Rasul aja. Pasal Allah Ta'ala tak lantik Nabi Rasul di kalangan jin. Tapi nisbah keimanan, Quran sebut inna akramakum indallahi atqakum. Jadi maksudnya kalau dia belajar ikut orang betul, memang nisbah takwa dan iman dia boleh sampai takwa dan iman macam itu. Manusia berkahwin dengan jin ni, yang ni ada pembahasan ulama dari segi membolehkan dia ataupun tidak. Masyhur ulama sebut haram. Tapi macam mana pun berlaku ke? Memang berlaku. Memang berlaku dan memang ada. Apa saya nak sebut ialah jadi kalau ada tu macam mana? Di atas kata dia golongan mukallaf kedua-dua belah. Taklif sama. Anak kahwin pun syarat kahwin sama. Wali, saksi, pasal syariat sama. Cuma dia jin ni manusia. Di sebelah bahar ulama, ada ulama mengharamkan dia. Haram tu pasal apa? Pasal tak tahu hal.
Macam mana pun kalau sebuah berlaku. Jadi macam mana pun kalau nak kahwin, syarat kahwin mesti jaga semua. Lepas tu nak hidup macam mana? Tu tanya demo yang kahwin dengan jin lah. Sikit tu. Macam mana pun kalau saya sendiri, saya tak adalah kahwin dengan jin kan. Tapi saya nak sebut pengalaman jumpa dengan jin ni. Saya biasa jumpa jin original. Jin photostat pun saya biasa jumpa. Faham jin photostat? Jin photostat ni macam mana pula? Jin photostat ni ialah jin yang dia ni hasil daripada manusia yang kahwin dengan jin. Yang mak dia manusia, bapa dia jin. Cerita tu panjang asal usul dia, tapi saya pernah jumpa. Dan bila dia kahwin ni, macam mana kita sebut manusia dengan binatang, dia memang duduk alam syahadah ni kan. Tapi bila istilahnya genetik dia tu bila campur, nanti dia akan bercampur jugalah dari segi struktur, rupa, sifat. Kalau katalah manusia dengan beruk, nanti dia akan jadi apa? Ma beruk. Macam tu kot saya main bahasa tau. Jadi jin dengan manusia, dia akan jadi ada majin. Sikit kan bahasa itu. Apa maksud majin ni? Maksudnya bila dia kahwin akan hasil anak. Dan ada ke? Itu kata saya pernah jumpa ni, nama dia kembar, Zulkarnain seorang, Zulkifli seorang. Macam mana boleh jumpa? Panjang saya nak cerita kan. Dulu pun saya pernah cerita sikit sebanyak tu. Cuma nak kata dia ada sifat yang tak serupa macam jin biasa lah. Pasal jin ni antara sifat dia punya sensitivity kulit, kalau dia menyerupa dengan manusia, dia tak macam manusia. Macam yang kita ada tempat-tempat kita geli juga. Geli kan? Jin dia tak geli macam kita. Dia tak geli macam kita. Tapi bila manusia ni kahwin dengan jin dapat anak macam mana? Dia ada sensitivity kulit, geli macam mana kita geli. Itu lah jin kan, jin daripada api lah. Antara satu sifat dia memang tahan panas sikit berbanding dengan kita. Maksudnya air mendidih tu dia boleh minum selamba je, air panas. Dan memang antara minuman dia suka ais. Ini jin yang saya pernah jumpa lah. Saya nak cerita ni jin yang saya pernah jumpa. Dia suka ais. Bila sebut bagi minum ais kat dia pelik. Untuk nak dengar dia kata macam mana kat saya, di manakah tuan hamba mendapat minuman ini? Pasal dia pelik, sejuk. Pasal dia kata apa tau, kami hanya boleh mendapat minuman ini di tempat-tempat yang tinggi saja. Pergi tempat gunung tinggi jumpa ais, boleh jumpa ais. Ni kita kat sini tempat khatulistiwa boleh jumpa ais. Dia pelik gila lah. Pasal dia orang tak ada teknologi kan, tapi dia ada keupayaan. Dia boleh pergi gunung sekejap je, kita jenuh nak sampai. Jadi tak ada teknologi. Dia tak perlu teknologi siapa. Dia boleh bergerak tak macam kita bergerak. Boleh menyelam tak macam kita menyelam. Boleh terbang tak macam mana kita terbang kan. Keupayaan dia memang luar biasa pada kita lah. Satu, dia tak ada teknologi. Dia bukan ada teknologi, dia bukan saja bab-bab kenderaan, hatta bab kitab apa pun dia bukan ada kitab, buku-buku apa tak ada. Satu, dia menumpang kita. Istilah menumpang tu pengaji, dia hadir majlis kita. Bin bin dia tengok siapa bapak dia lah. Ada bin binti lah. Maksudnya ada jin jantan, ada jin dia pun ada jin laki perempuan macam tu kot. Kena guna jantan tidak. Jadi dia pun ada bin bintinya. Yang saya jumpa tu Zulkarnain Zulkifli. Mak dia saya tak ingat nama dia. Nama ayah dia Sakor. tu bila sebut nama ayah dia, dia kata awak nama ayah yang teruk kan. Pasal apa? Kenapakah tuan hamba mengatakan demikian? Dia semua tu. Kata dia pasal Sakor ni nama neraka lah. Ma salakakum fi Sakor. Dia kata Zulkifli Sakor. Hamba tidak tahu persalahan itu, kata dia. Apa dah sebut ni, tang dia bodoh, dia mengaku kat bodoh, dia tak kerti bukan dia semua dia kerti. Yang ni saya sebut ni, jumpa jin ni, jin beriman lah.
Macam mana saya boleh cerita ke jin tu? Cerita tentang kahwin tadi. Jadi memang maksudnya memang ada jin yang bila dia kahwin hasil anak, memang ada. Walaupun ada sebahagian ulama kita lah dan sebahagian orang yang memustahilkan proses itu. Kalau ikut, dia bukan satu benda mustahil. Kalau mustahil itu mungkin adat, dia bukan mustahil akal. Maksudnya orang tak pernah jumpa dia tak tahu. Orang pernah jumpa tahu. Dan antara pernah jumpa tu saya lah. Saya pernah jumpa jin dan saya pernah jumpa jin photostat tadi. Itu saya guna bahasa tu. Maksudnya jin yang dia ni mak dia manusia, bapak dia jin. Dan jin ni dia ada perkampungan tempat tinggal dia. Dan saya pernah tanya kat dia, dan saya cerita kat dia, dia cerita balik kat saya, ni boleh percaya ke jin ni tentang tipu apa? Saya cerita ni pasal saya jumpa ni jin ni ialah jin beriman. Macam mana saya tahu jin ni beriman tak beriman? Saya test lah. Ada jin yang saya jumpa tu hafal Quran kan. Antara yang saya jumpa tu Husain, tapi dia orang ni bila sebut nama-nama jarang sebut nama bapak. Kita pun kalau orang tanya nama je lah, bapak kita tak sebut. Saya tak tanya nama bapak dia, nama dia Husain. Antara jin yang taat yang sebenar saya jumpa. Masa yang jumpa ni dia bersiri, ada kawan dia lagi jumpa hak ni, sepupu dia, hak ni kawan dia. Orang ni datang, orang ni datang. Dan yang jumpa tu jumpa kumpulan jin yang beriman. Dia ada kampung dia, tempat tinggal. Nak sebut pun bukan kita boleh pergi. Saya perhabis hal tu. Saya sebut dia ada jin tu, nama dia Husain. Kalau saya sebut Zulkarnain, Zulkifli ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ni tak hafiz katanya. Yang hafiz seorang lagi nama dia Fairuz. Ada Firdaus. Yang pernah jumpa lah. Apa yang nama lama tak sebut nama dia, orang ni lupa lah. Apa saya nak sebut, nama dia Husain. Jadi saya nak apa? Quran mana saya tahu dia cakap betul? Pasal saya test lah. Misbah syahadah apa, memang pandai. Dia kata, kamu boleh baca Quran? Tengok, hafal Quran. Dia nak mengaku mula-mula segar tak? Boleh saya cuba? Cuba lah. Saya memang pantang orang mengaku hafal Quran ni. Test lah. Awak pun bukan hafal pun, tapi kita dah biasa baca. Test lah. Cuba sambung apa saya baca ni. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ulang, sambung. Baca. Okay. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Sambung. Al-aqsa lagi. Tes, saja saya tes. Cara tes susah pula. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar wa in yaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu syai'in boleh tambah, boleh wattaba'u. Sebut dia sambung. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Semua yang hafal semua. Hafal semua. Yang mengapu dia mengapu tu maksudnya kita sebut dia sambung ke lain. Sebut semua ke lain. Siap kawan-kawan dia bagi tahu lagi. Yang ni hafal mengapu katanya. Ada juga. Yang tu saya tak ingat nama dia. Tapi ada daripada kalangan jin tu yang macam tu. Asal saya nak sebut ialah bila kita percaya dia ni, beriman nak ni, dan dia kata memang dia banyak menghadiri majlis-majlis ilmu apa di kalangan manusia. Itu yang dia cerita tu saya percaya tu. Okey, apa saya nak sebut tak percaya ni? Apa dia? Nikah sah tak sah? Wali ada tak? Saksi ada tak? Itulah syarat dia. Tengok sah tak sah, tengok situ lah. Sah tak sah tu, dia tak lalu pejabat agama, dan dia hidup pun duduk kampung jin. Bukan gaduh jumpa pejabat agama, bukan gaduh kerusun nikah. Boleh faham saya apa? Pasal syarat nikah kan mesti ada wali. Perempuan ni kalau ikut saya yang pernah saya jumpa, saya tak jumpa perempuan ni, mak dia saya tak jumpa. Allah, saya jumpa anak dia nama Zulkarnain Zulkifli. Dia pun dua adik dia, kembar. Sekali je anak dia, lepas tu mak dia meninggal.
apa tu yang saya kata, dia cerita tu saya percaya lah, pasal saya dah test dia orang beriman, maksudnya orang Islam. Satu saya cerita tentu. Jadi asal saya sebut ialah bila perempuan ni pula yang boleh menyebabkan jin ni, boleh kahwin dengan jin ni siapa? Pasal perempuan ni dia duduk ujung sikit pada orang ramai duduk kampung. Dia pun dengan last kali sampai tahap ayah dia tak ada, meninggal, tinggal seorang. Jadi ada jin yang memang duduk kelihatan main dekat-dekat itu kot, minat kat dia. Yang jumpa dia apa, ajak kahwin pergi kampung dia. Jadi bawa pergi kampung dia lah, pergi duduk kampung jin lah. Bila kampung jin dah tak ada perempuan tu, tak ada ayah, tak ada apa, wali dia siapa? Ya, buat nikah ni weh. Siapa? Wali hakim lah. Hakim siapa? Dia nak pergi hakim Malaysia ke hakim kampung jin? Kampung jin lah. Saya buat balik kampung jin, nak pergi sana. Oh tu siapa nikah sana? Wali hakim jin lah. Ni tak ada saksi tak? Ramai lah saksi dia. Untuk sah tak? Atas tanya sah tak sah tu boleh. Sah tak sah atas syarat tu, mas kahwin apa-apa semua, dan dia syariat kita, dia akan ikut syariat kita lah. CJ nikah nak tanya tak ada lah. Sign tok lagi lah, PTA apa, kelulusan apa tak ada lah, IC apa tak ada lah. Ni warga negara apa, warga negara jin lah. Okey, sikit masa itu pasal tanya sah tak sah nikah tu. Okey, pasal memang ada ulama yang tak mengizinkan, banyak ulama tak mengizinkan benda-benda tu lah, pasal dikata pasal banyak gurur dia, jadi sebut haram tu pasal gurur dia. Tapi saya nak sebut ni pasal apa? Pasal dah berlaku, dah ada, dan masyarakat Melayu kita pun rasanya tak asing dengan istilah jin ni. Kita biasa dengar bunian apa dan sebagainya. Memang ada manusia kahwin bunian, ada. Bunian tu menata apa? Jin lah weh. Bunian tu jin lah, takkan malaikat pula. Pari-pari, bunian, apa lagi orang dah sebut? Apa ya? Pari-pari tu masyhur lah. Okey, siap. Penunggu. Jin lah tu. Islam kapior. Cuma pastikan tu, kalau jumpa yang baik-baik lah. Kalau jumpa yang tak ketahuan lah jumpa ya. Ya. Yang tu tak tahu lah. Tak tahu tu pasal nisbah keberangkalian berlaku memang ada. Berapa kadang-kadang kita dengar, sebab saya dengar lah dalam dunia persilatan tu ada juga ceritanya. Ya. Bila dalam silat kita boleh tak, memang ada. Memang ada. Nisbah itu yang kata, kalau yang ni mak dia manusia, bapak dia jin, terbalik orang akan ada. Maksudnya bapak ni manusia, jin. Pasal kita dengar orang kan ada manusia yang kahwin dengan jin. Untuk kahwin dengan siapa? Perempuan lah. Perempuan tu siapa? Manusia jin. Jin lah. Duduk kampung jin lah. Dan bila nak merokok, dia kata bila komunikasi yang berkaitan jin, kita punya amal ada surah jin itu dah langsung kan. Yang tu satu hal lah. Itu ada orang yang nak pergi nak bercek kawan tu. Nisbah kat dia istilahnya, dia memang ada satu kebolehan macam mana dia nak menyerupa. Kampung dia pun dia ada istilah, memang dia punya istilah kan, kita tak nampak dia. Untuk kita boleh pergi kat dia boleh buat satu keadaan supaya medium dia yang kita boleh nampak dia satu hal, dan satu medium yang kita boleh pergi kat dia boleh buat tu. Bila dah pergi pula, orang lain tak boleh masuk. Orang ni yang boleh masuk, orang lain dia tutup, tak nampak dan tak boleh pergi. Tak boleh ya? Dia macam istilah buka pintu tak? Cuma pintu tu bukan pintu alam syahadah ni. Pintu ni alam jin lah, alam jin, alam malakut lah, alam barzah. Memang kita lagi, kalau istilah alam tu panggil alam barzah. Dia alam yang kita tak boleh pergi situ. Melainkan dia buka pergi pun takat alam jin ni lah. Alam malaikat tak boleh masuk. Kita tak boleh sampai alam malaikat. Jin pun tak boleh pergi alam malaikat. Okay. Tapi atas nama alam tu alam barzah. Sekali lalu itu kita ada sebut tentang alam itu kan. Cerita jin ni orang tanya panjang kan tu. Tak cerita malaikat lagi. Orang cerita jin ni. Okey, memang nak sambung lah ni. Okey.
Jadi nisbah malaikat memang ramai. Jin pun ramai juga. Kalau itu kata, kalau disebah dengan manusia, jin ramai lagi. Macam mana pun nak sebut ini. Untuk kita ni kena takut dengan jin. Dengar elok. Tak perlu takut dengan jin. Macam mana kita takut jumpa jin, jin pun takut jumpa dengan kita. Siapa? Dia pun tak tahu skill kita juga. Macam mana kita tu pun tak tahu skill dia. Cuma umumnya manusia ni dia takut dengan jin lah. Ramai yang penakut pun. Kadang jin pun tak ada, tapi dia takut. Ni manusianya perangai. Jin dia lagi takwa, lagi takut dia pada kita. Bahkan dia tengok je orang ni, awal dia lari. Siapa? Memang macam tu. Jin macam tu. Kalau Sayyidina Umar, Rasulullah pernah kata kat dia, dia kata, ya Umar, ma salaka fajjan ma laqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjika. Dia kata, wahai Umar, engkau ni tidaklah engkau lalu satu lorong. Kalau kau nak lalu lorong ni, syaitan kalau dia nampak kau lalu, dia takkan lalu ke lorong kau, dia akan lalu lorong lain. Walaupun Sayyidina Umar tak pernah nampak iblis dan syaitan. Nak juga apa? Dia takut kita. Kita pun tak lari daripada dia, pasal kita tak nampak dia. Dia lari daripada kita. Siapa? Sehari kita baca apa-apa sesuatu, dia yang kena pandang hutiur. Macam tu kot bahasanya. Lari tu je. Terbang tak terbang, memang ada jin yang boleh terbang. Tambah jin-jin kafir ni, dia takut lagi azan, dia lari. Minta buka lagi. Allahu Akbar. Lari bukan macam kita lari kan. Kalau kata hutan tu, lalang pun dia lari tu macam babi lari. Lorong je. Memang pakai jin macam tu. Kalau dia takut, dia lari macam babi terkejut tu. Boleh sondol dia apa yang boleh. Itu kan. Cerita alam jin ni pun kena cerita gitu ya. Saya banyak orang mampu. Saya berani cerita, saya tu dah kata saya pernah memang jumpa jin, boleh cerita detail lah satu-satu. Sampai jin kata macam ni kat saya. Saya boleh cerita pun pasal saya pernah mengaji, pernah jumpa dalam kitab tuan-tuan gurung biasa cerita kan. Jadi kita boleh tahu detail satu-satu dengan jin ni. Kadang-kadang saja tanya test dia. Bukankah golongan tuan hamba ini sewaktu melahirkan anak dah dikenakan taklif sembahyang? Macam mana boleh sembahyang? Dia ada benda dia tak mau cakap. Kita memang tahu pun, kita taklif umur 7 tahun pun tak habis. Tak, dia beranak-beranak boleh diajar lah dengan ilmu. Cuma pengetahuan dia, informasi dia zero. Dia macam istilah anak ayam, ajar pandai, cuma kosong nak cakap apa-apa. Tapi itu yang dia dah ada kefarduan sembahyang semuda itu, sementah itu. Bila dia punya umur panjang, dia punya experience panjang, knowledge dia banyak. Bila dia baru lahir, itu kata dia tak macam kita, bodoh, mata tak nampak, telinga pekak, bercakap tak boleh. Walaupun keluar tu zero, tapi dah boleh asuh lah. Asuh benda baik, dia dapat baik. Asuh benda jahat, dia dapat jahat. Satu, dia dah wajib sembahyang itu. Apa nak sebut ialah bila kita tanya kat dia benda-benda yang kita ada pengetahuan dia, lagi dia malu. Dia kata, antara saya tanya yang dia tak mau jawab, bukankah makanan tuan-tuan hamba adalah tulang? Macam mana tuan-tuan hamba makan tulang tu? Saya panggil tuan hamba pasal dia guna bahasa lama komunikasi dengan saya. Tuan tahu dia jawab apa? Perkara itu sangat mengaibkan golongan kami. Malu dia. Tak mahu sebut. Benda-benda macam tu dia tak mahu sebut. Kita minta urai pun dia tak mahu urai. Dan antara makanan kami, setahu saya belajar dalam kitab, antara makanan yang tuan hamba, golongan tuan hamba makan adalah najis binatang yang kami bela. Waktu lagi dia malu. Waktu dia kata, perkara ini sangat mengaibkan golongan kami. Dia tak cerita memang apa tu. Maksudnya ada benda tak cerita. Saya jumpa tu, dia kata, saya boleh percaya dengan jin ni. Percaya beriman tu tidak lah. Tapi cakap dia tu siapa? Saya dah test dia. Ketua dia pada masa tu sekarang meninggal lah. Yang saya jumpa tu Muhammad Toha bin Ibrahim. Tu siap nama ni dengan bapak dia.
Muhammad Toha bin Ibrahim nama dia. Pasal mula-mula saya jumpa dengan jin ni, nama nak jumpa bos dia ni, Muhammad Toha bin Ibrahim. Sekarang meninggal dah. Tuan tahu masa saya jumpa tu umur dia berapa tahun? Saya tanya, berapakah umur tuan hamba? Memang saya jumpa tu, saya benda tu saya test dia dulu macam-macam. Dia beriman tak beriman, ini. Dia kata dia nak bagi kat budak ni ilmu perubatan, ilmu pertahan diri lah. Saya tanya, mana tuan-tuan, mana awak ambil semua ni? Oh, ada benda dia kata, hamba tidak tahu. Inilah amalan yang telah kami warisi sejak zaman dahulu. Bagi tanya umur ni, berapakah umur tuan hamba? Ada benda dia belengung tak nak jawab. 243 tahun. Betul ke ni? Adakah tuan hamba masih sangsi dengan saya? Macam mana? Pasal saya tanya dia satu-satu. Tanya ayat Quran, beriman tak beriman, syahadah tak syahadah. Oh, satu. Lepas tu ada yang lain pula datang. Yang tu yang mula-mula jumpa. Oh tu yang datang. Ada yang lebih muda daripada dia. Masa tu dia ketua. Yang datang tu yang jadi yang kata dia hafal Quran. Yang hafal Quran tu saya test betul-betul tu. Kedebuk. Memang hafal sungguh. Adalah 2-3 orang yang jumpa yang memang hafal sungguh. Ya. Jin mati, syaitan mati. Yang tak mati ni iblis tu. Iblis yang kejadian Adam tu kan. Sejak Nabi Adam tu sampai lah ni, sampai kiamat esok dia mati. Iblis tu, jin mati. Pasal jin ni ialah keturunan daripada iblis, anak cucu iblis. Jadi cuma yang umumnya pasal panggil jin. Bila kafir ni kita panggil syaitan ni. Tapi dari si kumpulan dia ialah jin. Jadi mati tak? Syaitan mati. Yang tak mati betul-betul satu ni apa? Iblis. Yang tak mati betul-betul iblis. Syaitan mati, jin mati. Dia hidup mati. Cuma biasanya umur mereka panjang. Ada yang dia masuk dalam badan orang, ada yang dia menyerupakan diri dia. Dia menjumpa orang, jumpa budak yang ada dia tu. Sebiji rupa budak tu. Tapi boleh kenal pasal dia tak kata apa, absolutely 100%. Dia mesti ada cacat juga, tahu mana yang tak kena dengan budak. Dia tak boleh tiru 100%. Itu ada ilmu dia. Antara dia tak boleh tiru suara dia tak boleh tiru. Saya kalau saya tiru rupa orang pun, suara dia boleh tiru kan. Rupa boleh tiru, tarik ni sikit kan. Kalau jin lah, manusia memang tak boleh buat. Dia boleh rupa ni okey sama, badan apa. Antara tak boleh tiru apa? Suara, nombor 2, perangai. Budak ni perangai dia macam ni, pemalu, pendiam apa-apa. Tengok yang ni, dia bercakap. Suara pun awak suara yang nampak kecil sangat. Si orang lain. Dia terperasan kita kenal dia, diam. Yang tu yang aslinya bagaimana? Yang asli buat gambar dia. Nak cerita tu, kata saya nak cerita panjang satu tu. Pasal boleh ada macam tu pun, pasal yang asli dia bawa sagi hilang pula. Cari budak ni betul tak? Terpaksa ada jin lain replace dia. Jadi kena tiru lah bentuk dia. Sampai ajar satu-satu. Pasal dia ada duduk alam ni macam mana? Dia bukan tahu hal kita. Jam, kena ajar jam. Tapi jin ni kan, kita boleh ajar. Dia beranak pun kita boleh ajar. Ajar jam sekejap je. Tu apa tu? Dia kan tahu. Dia tengok gerak. Itu jam. Alat untuk menunjukkan waktu. Macam mana? Dia ajar kita ajar. Ni jarum saat, minit. Sekejap je jauh pandai. Tambah makan, kita jamu makan, dia makan lah. Selalu dia makan benda lain. Tapi dah kita jamu nasi kita makan. Itu yang bila jamu tu, antaranya jamu ais. Macam tu. Kalau mula-mula dia cakap tu, di mana tuan hamba mendapat minuman ini? Pelik dia, masa kita dapat benda sejuk. Apa saya nak buat macam tu lah. Tu yang bila buat air panas, mereka campur kopi.
Macam ke panas ni, kita memang tak minum lagi, panas selamba je. Tapi dia tak apa suka minum pasal dia bau. Hamba kurang berminat dengan minuman ini. Tapi dia minum je, selamba je air panas kita bawa pancur tu. Kita tengok, Masya Allah boleh minum. Kita tak boleh minum, dia boleh minum. Tu yang kata tak sama dia punya dari rasa tu. Tu yang bila tahu yang tu cocok dia. Pasal budak yang asli yang saya jumpa tu, dia geli. Cocok di sini, pucut ombak kau, dia geli. Nak tahu asli tak asli, dia nak pergi belakang cocok je. Diam tu jin lah tu. Jangan saya sebut ni pasal saya pernah berkawan macam tu lah kan, pasal dia datang. Kita tahu perangai dia macam mana je. Tentulah sikit ada pengalaman tu kan. Kupang tu. Jin lah tu. Dia masuk dalam dia. Pasal dia budak kecil, main parit ini. Bila time orang berubat, main ramai-ramai bubuh air tu. Sekali dia datang, anjing syekh dia masuk lah. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara orang tu habis lagi selesai, salam apa orang tu, dia tinggal budak tu main parit balik. Budak umur 7 tahun tak sampai kan. Kupang lah tu. Tapi bila ada macam tu ramai besar lah. Orang Melayu pergi berubat habis. Penyakit apa tu kata, sampai orang Lenggong lagi. Lenggong apa tu? Daripada Johor Bahru, Singapura sampai Brunei pun sampai. Pasal pelik. Tapi dalam masa berapa tahun ni kot, lepas tu kena tinggal, tak ada budak tu sekarang kau ngerti apa benda. Dah yang pandai tu jin tu, mana berdoa apa-apa. Budak tu, budak tu budak kampung, alik batal tak kenal. Masa tu lah, masalah ni tak tahu. Dia tengok di atas ilmu dia lah. Bantu tak bantu tu tak tahu. Tapi kadang-kadang ada yang gurur, ada yang kena tipu. Banyak yang kena tipu. Kalau kata dia baik sekalipun, dia bukan dia ajar kemunculan dia macam tu. Tak. Sepatutnya dia nasihat. Nasihat macam mana? Bodoh hampa ni minta tolong ke aku pun makhluk Allah juga. Cuma aku ni jin kan. Minta tolonglah dengan Allah Ta'ala. Tapi aku boleh berdoa untuk kamu. Kalau dia ajar macam tu, bagus. Kena katok bawa tu. Faham sikit. Bagus je ni ajar aku punya man. Inilah kewajipan yang sepatutnya, bukan golongan kami tapi golongan tuan hamba. Padan muka kau. Sepatutnya dia kata macam ni, bukankah golongan tuan hamba yang ada Nabi dan Rasul, golongan kami tak ada Nabi dan Rasul. Sepatutnya kami yang meminta bantuan daripada golongan tuan hamba, bukan golongan tuan hamba yang meminta bantuan daripada golongan kami. Tak berakai ke? Padan kan muka kena gitu. Tapi jangan tak tahu, tak ramailah jin yang boleh buat itu. Bila jin ni macam tu ada takabur tak? Memang orang yang dia abah was takbar. Macam mana manusia pun macam mana? Datuk Bomo orang mari berubat macam mana? Boleh tahu tak? Boleh turun minta? Boleh mengaku lemah? Cuba kita buat insya-Allah. Ada nak mengaku lemah? Sorry lah, saya tak berubat. Ada? Tok Bomo famous mampus cakap itu. Bodoh-bodoh dia pun kata dia, kita cuba, Allah Ta'ala laksana. Nampak bagus saya tak? Apa cerita ni? Cerita tentang tu sikit. Baik, asal cerita malaikat, cerita tentang ramai. Dan mereka itu jisim. Jadi malaikat ada jisim dia. Cuma jisim dia tak serupa dengan kita lah. Nisbah dia tetap berjisim juga. Yang latif, cuma istilahnya jisim latif. Istilah jisim latif ni, kalau dia ada keliling kita pun dia tak memenuhi ruang, itu dipanggil jisim latif. Kalau jisim yang halus, maksud halus tu apa? Tak nampak tu satu hal. Tapi kalau dia ada keliling kita pun, dia tak memenuhi ruang. Dia bukan macam jirim dan jisim kita. Istilahnya kita pun ada jirim dan jisim. Kita pernah jumpa istilah tu dulu. Malaikat pun jisim, cuma jisim ni jisim latif. Macam mana tau? Kita buka lampu, ada 10 batang lampu, boleh buka semua tak? Kan bila buka dia cerah saja. Cerah bertindan-tindan saja. Penuh lah.
ke buka lampu ni, tak boleh buka lah lampu ni. Pasal apa? Cahaya ni telah memenuhi ruang cahaya ni. Ada tak macam tu? Tak ada dia. Itulah keadaan yang ada pada malaikat dari sudut dia tak memenuhi ruang. Dia jisim yang latif namanya. Halus tu sudut macam mana? Dia tak memenuhi ruang. Yang kata dia dijadikan dia malaikat ni daripada nur. Okey. Yang jin jadi daripada api. Tentu beza dia. Jadi bila nur dengan api, api istilahnya nampak dia punya gelojak lah, cahaya tu lah, api dia kan. Apa panggil apa? Gejolak api tu. Bukan bila api, cucuk api, kayu api, nampak dia punya api tu. Api macam tu, cahaya. Tak? Cahaya tu yang kejadian, nisbah kejadian, walaupun duduk alam jabarut malakut macam tu, kejadian api lebih kasar daripada kejadian cahaya. Di atas jisim masih jisim latif. Pasal dia tak memenuhi ruang. Api, bukan kayu api lagi ni, memang dia akan ada api lagi, boleh bertindak-tindak. Dia tak memenuhi ruang. Tapi cahaya pun sama. Tapi kalau yang ni meja, buah botol, dia tak boleh duduk. Tak boleh lah. Kalau kita punya jisim ni, dia macam tu. Tapi kalau api dan cahaya, dia tak macam tu. Lepas tu 1000 pun boleh membuat masuk sekali. Lepas tu kata istilah halus. Jin, malaikat boleh macam tu. Tapi faham tu malaikat lagi halus lah. Tu yang bahasa halus. Itu yang dia jisim latif jadi pada nur. Kalau malaikat jadi pada nur. Saja ke jin tadi, jin, api. Mereka itu hamba Allah Ta'ala. Mereka hamba Allah, dia makhluk Allah. Dah sebutlah tadi, yang Allah Ta'ala peliharakan mereka itu, jin ni, silap, peliharakan mereka itu malaikat daripada mengerjakan barang yang Tuhan tegahnya. Jadi jin lagi, malaikat memang sentiasa taat. Quran sebut macam mana? Mereka ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah derhaka pada Allah Ta'ala. Apa saja Allah Ta'ala perintahkan, dan dia akan perbuat apa saja yang Allah Ta'ala suruh. Ni perangai malaikat, ciri-ciri malaikat. Lagi pula suci mereka itu, malaikat ni, daripada sifat-sifat manusia. Malaikat dia tak ada sifat manusia. Tak mana ni, maka tiada mereka itu makan dan minum. Tak. La aklala syurba wala nauma lahum. Tak makan, tak minum, tak tidur. Lagi apa? Dan tiada lena, tak ngantuk. Tak ngantuk dan tak tidur. Atas istilah Tuan Guru kita, ulama kita tuan-tuan, apa dia? Allah Ta'ala nak menunjukkan sifat kesempurnaan dia. Dia tajalikan sifat kesempurnaan dia pada malaikat. Dari sudut malaikat pun tak tidur dan tak mengantuk. Kita mengantuk dan tidur. Satu kalau orang tanya, Allah Ta'ala tak letih ke? Malaikat pun tak mengenal letih, apatah lagi Allah Ta'ala. Malaikat pun tak tidur dan mengantuk, apatah lagi Allah Ta'ala. Kalau malaikat mengantuk macam mana? Ya lah kita, malaikat mengantuk. Kita memang kita mengantuk. Ada waktu kita letih, tidur. Ngaji pun boleh tidur. Pusing dia sambil. Baik, maka tiada mereka itu makan dan minum, dan tiada lena, dan tiada diperanakkan, dan tiada beranak. Pasal apa? Dia tak ada lelaki perempuan. Untuk ada syahwat tak? Tidak. Satu, Allah Ta'ala jadikan malaikat ni, dia tak ada istilah lelaki perempuan. Lagi apa? Tak ada jantina. Dan istilahnya kejadian dia hanya ada akal dan roh, tapi tak ada syahwat. Tak ada syahwat lah. Itu yang kalau orang putih lukis angels ni, semua perempuan je kan. Dia merepet. Masa orang putih memang tu dia nak bagi jahanam kita. Semua angels ni perempuan ni. Cerita orang putih pun ada dulu apa? Charlie's Angel. Tak faham sudah. Dulu zaman saya sekolah tu, minat cerita tu, Charlie's Angel. Ya. Dia orang pun tahu anggur semua. Tu kaki TV ni. Ya, cerita pukul 8.30 ni waktu perdana tu. $6 million man, Bionic Woman, apa lagi? Combat. Kan? Zaman kita lah, yang sebaya dengan saya yang lebih kurang macam tu lah. Orang pun minat. Siap nama semua hafal nak. Pasal zaman tu zaman budak-budak lagi. Kalau combat siapa? Lieutenant Henley.
Betul. Siap telefon tu dengar. Cek Mac Kintu over. Cek Mac Kintu over. Cek Mac Kintu datang apa? Kita pun tak tahu sampai tua ni hafal lagi berita tu. Vic Moro. Oh, semua tahu. Padahal umur lebih daripada saya. Semua peminat TV dulu zaman tu 60 apa? Saya zaman 80-an tu, zaman TV tu. Dulu banyak TV. Zaman tu pun zaman mula-mula ada TV lah. Jadi bila ada cerita-cerita yang tu, tua muda tengok semua. Zaman tu lah. Hak tu memang minat dengan tu. Big Moro, sebut Big Moro je. Sarjan apa? Saunders kan. Tu hafal semua. Semua anggur kepala. Udah tu tak mau masuk tu. Cukup lah. Okay. Astagfirullah. Jadi dia tak beranakan. Macam mana boleh cerita situ? Cerita Charlie Angel tadi. Tak gunanya Angel ni. Sebut habis TV semua. Dan tiada perempuan dan tiada mereka itu bersyahwat, yakni tiada keinginan pada berkahwin. Tak ada. Satu kalau ada cerita malaikat-malaikat kahwin, malaikat ni dapat anak double. Tengok malaikat rupa perempuan je. Untuk malaikat rupa lelaki macam mana? Dia atas apa orang Taala perintah suruh. Satu yang datang pada Rasulullah rupa apa? Rupa lelaki perempuan. Jibril rupa lelaki lah. Yang memang riwayat yang ada pun seingat saya perempuan pula dah. Malaikat ni Allah Ta'ala bagi datang, mana yang jumpa dengan Nabi Rasul semua jumpa dengan rupa lelaki. Kalau yang memang Jibril datang pada zaman Nabi SAW, malaikat disebah rupa, ada seorang sahabat nama Dihyatul Kalbi. Itu rupa yang sering diserupakan dengan rupa itu untuk dia datang kepada Rasulullah. Ada juga ketikanya yang datang tak tahu, siapa pun tak kenal. Rasulullah memang kenal lah. Siapa pun tak kenal, kata siapa lelaki ni, tapi Rasulullah tahu ini adalah Jibril. Okay. Ustaz, bila dari Ustaz, dia ni kita kan manusia juga lah kan, plan cuma dia macam manusia, mungkin dari sudut kata dia perempuan berjantina, tempat ada boleh penghuni syurga boleh melepaskan keinginan dan syahwat pada dia. Allah SWT mungkin sudut tu. Tapi bidadari ni malaikat tak, bidadari ialah bidadari. Jadi dia bukan kategori manusia, bukan bidadari lah kata guru, kata kejadian, kata peluh malaikat ni daripada peluh malaikat. Ni sebab asal usul kejadian mungkin ada riwayat cerita penceritaan asal usul, tapi atas kata bidadari bukan manusia. Bidadari juga asal malaikat. Malaikat kan tak ada jantina. Asal kalau mungkin daripada peluh malaikat asal usul apa tu kejadian wallahu alam. Tapi dari sudut kejadian dia bukan malaikat. Dia bukan malaikat. Jadi lelaki dan perempuan. Bidadari ni perempuan kan. Ada pelayan lelaki tak? Kalau sebut atas istilah tu yang ada wildanun, ada wildan mukhalladun, atas istilah macam tu dipanggil, tu yang kata ada disebah lelaki dan ada perempuan. Ya, ada. Maksudnya pelayan dalam syurga ni ada lelaki, ada yang perempuan. Siap. Satu, ada soalan. Ke depan tu dia ada agak panjang sikit bahas tentang dua orang malaikat yang ada sebut dalam Quran, nama Harut dan Marut. InsyaAllah jumpa. Ustaz, kalau kita kata manusia ni dia tengah ada problem kan? Ya. Manusia ni ada sebaik-baik kejadian kan? Ya. Apakah maksud sebaik-baik kejadian tu kalau dibanding dengan malaikat lain tadi kan? Malaikat dan juga jin tadi. Sebaik-baik kejadian tu dia fokus pada apa? Soalan ditanya ialah manusia sebaik-baik kejadian fokus pada apa? Antara sebaik-baik kejadian yang dimasukkan, yang sebagian ulama mensyarahkan pada manusia ni, pasal dia ialah tempat Allah Ta'ala tajallikan segala sifat kamalat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mendengar, ada setengah ulama sebut paling besar ahsani takwim ni nisbah dengan haiwan dulu. Memanglah kita tak nafikan lah. Dengan malaikat pun ahsani takwim. Maksud apa? Maksud malaikat tak ada
istilah keinginan tu tak ada. Dia memang yes man, untuk jenis ikut je perintah. Nisbah manusia apa? Dia ada keinginan, ada kehendak. Jadi ada ikhtiar, ada pilihan. Nisbah Allah Ta'ala, dia istilah tu, istilah ulama menggunakan istilah Allah Ta'ala tajalikan sifat kesempurnaan dia pada manusia. Nisbah tak mana? Hidup, ada ilmu, dah ada ilmu pun nisbah canggih, apa dia boleh develop sesuatu. Ilmu Allah Ta'ala mustahil develop, mereka cipta sesuatu tak. Allah Ta'ala memang Ghazali siap ilmu dia. Dia bukan dengan jahil dan dapat tu dengan usaha dan fikir. Tapi Allah Ta'ala bagi pada manusia, dia ada keupayaan untuk membina ilmu, ada develop ilmu, ada kehendak, ada keinginan. Malaikat tak ada keinginan. Jadi tentu yang kata dia ahsani taqwim, disebab kuasa, ada kederat kat dia, mendengar, melihat. Dan antara yang hebat dia ahsani taqwim ni, sebut ulama, pasal manusia ni, khasnya umat Nabi SAW, dia ada satu keupayaan akal yang Allah Ta'ala beri, yang boleh kenal Allah Ta'ala. Itu paling istimewa. Malaikat tak kenal Allah Ta'ala. Pasal dia memang taat je, tak kenal Allah Ta'ala pun, dan memang dia malaikat, dia taat je, ikut perintah je, suruh rokok lah. Kat kita ni Allah Ta'ala beri satu keupayaan. Kita ni manusia beriman, dan bila kita dapat saluran ilmu yang betul, kita boleh mengenal Allah Ta'ala. Dan kenal tu, kenal tahap macam mana? Sampai tahap kalau sebut Nabi Rasul ni, memang yang ni anugerah. Kalau nisbah hamba Allah Ta'ala ni, boleh tahap awliya, yang memang sangat kenal Allah Ta'ala, yang memang tak ada kehendak dia melainkan kehendak Allah Ta'ala. Itu ahsani taqwim. Yang Quran ada sebut, hadis Nabi ada istilahkan mereka ni, yang Rasulullah isyarat bila ditanya kepada Rasulullah, apakah ihsan? Rasulullah kata, ihsan ni anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Antara tahap kenal Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri pada manusia ni, yang dia menyebabkan jadi ahsani taqwim, dia boleh mengabdikan diri pada Allah Ta'ala sehingga seolah-olah melihat Allah Ta'ala. Memang ada satu bab bicara situ atas syarah ulama, macam mana tahap dia melihat Allah Ta'ala. Dan lihat bukan lihat dengan mata kasar, tapi lihat dengan ilmu dan makrifah. Maksudnya kenal Allah Ta'ala. Saya buat misal mudah, kenal tu, dan memang ada kita duk sebut selalu pun dalam bab tauhid, kita hidup tak? Allah Ta'ala hidup tak? Tak, dia dah bagi kita hidup. Lepas tu apa lagi yang kita boleh faham? Malaikat dia tak ada keupayaan ni tau, tapi kita ada. Kita hidup tak? Allah Ta'ala hidup tak? Siapa yang hidup sebenarnya? Allah yang hidup. Kita dihidupkan. Kita mayat yang dihidupkan. Okey, kalau itu siapa yang hidup sebenarnya? Allah. Sekarang nampak tak kita hidup? Sebenarnya nampak siapa hidup? Macam mana boleh nampak orang Ta'ala hidup? Nampak dengan apa? Nampak dengan makrifah, nampak dengan ilmu, nampak dengan faham. Nampak je kita hidup, terus Allah yang hidupkan aku, Allah lah sebenarnya hidup. Ka'annaka tarah, seolah-olah kamu lihat Allah Ta'ala. Benda macam ni lagi kuat kita ulang, lagi ulang kuat kita ulang, kita bercakapkan nafsu kita sikit. Kalau dengan tarbiyahnya, la ilaha illallah, tidak adalah hayat melainkan Allah Ta'ala. Allah saja yang hayyun, tidak ada yang hayyun melainkan Allah Ta'ala. Aku ni mayat, aku ni mayat. Bila aku mayat, Allah Ta'ala yang bagi aku hidup. Tiadalah yang hidup melainkan Allah Ta'ala, tiadalah hidup melainkan Allah Ta'ala. Kita walau tiang, bila kita hidup je, kita tak akan rasa kita hidup, melainkan kita akan rasa Allah lah yang menghidupkan aku. Tiang bangun je tidur, macam mana? Dia yang ahyana ba'da ma amatana. Tapi kita dapat tak tahap tu? Faham saya dapat tanya, dapat tak dapat tahap tu? Bangun-bangun tidur dapat tak? Dia yang ahyana ba'da ma amatana. Ada? Tak ada. Maksudnya kita masih mati lagi. Mati apa? Mati hati lagi. Hati kita tak dapat lagi rasa ke Allah Ta'ala, tak dapat kenal lagi, tak dapat ka'annaka tarah. Sekurang-kurangnya kita jaga jadi macam ni, ka'annahu yarak fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dia lihat tak? Bangun tidur, Allah Ta'ala tengok aku. Jadilah. Kalau bangun je kita rasa kita mayat, Allah bagi hidup, leganya Allah Ta'ala bagi hidup. Apa dia? Alhamdulillahillazi, puji Allah Ta'ala, Allah yang bagi aku hidup. Tu ka'annaka tarah. Dapat tak makrifat tu? Dapat, kenal lah. Kenal.
Okey, faham tak? Faham alhamdulillah satu. Macam mana nak dapat jadi sedarah daging? Kena latih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tu latih dengan zikir. Antara latih apa? Sebut je Allah. Sebut je Allah, Allah hidup. Allah hayyun. Dia hayyun, dia yuhyi. Dia hayyun, dia yuhyi. Muhyi kan, al-muhyi al-mumis. Dia muhyi dan mumis. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia hayyun dan dia muhyi, dia al-mumis. Dia al-muhyi al-mumis. Dia hidup dan menghidup. Bila dia hidup dan menghidup, kita ni yang dihidupkan, kita al-muhya, kita yang dihidupkan. Jadi bila kita sedar kita ni muhya, Allah al-muhyi. Pasal dia hayyun, kita pasal hayat dibagi kat kita, nampak penzahiran kita zahir, tapi sebenarnya menzahirkan apa? Tu ka'annaka tarah, seolah-olah kamu lihat Allah Ta'ala. Dia ada ilmu macam tu lah. Untuk ada istilahnya, kita makrifat Allah, kenal Allah, itu yang ahsani takwim. Memang masyhur sebut ulama-ulama tauhid, ahsani takwim pada insan adalah di atas Allah Ta'ala beri akal dan satu keupayaan kenal Allah Ta'ala, capai dia, faham ke dia, sampai tahap dia tak macam mana, dia tenggelam, yang tu kot istilahnya, dia ghalbah, dia tenggelam dengan faham dan tauhid dan i'tiqad dia ke Allah Ta'ala, sehingga dia tenggelam zat, sifat, af'al dan asar. Nisbah milik dia tak rasa milik aku, semua milik Allah. Perbuatan dia tak rasa perbuatan dia. Dia kata apa? La haula wala quwwata illa billah. Sifat dia kata macam mana? Semua sifat kamalat ke Allah Ta'ala. Aku ni mayat, aku ni jahil, aku ni lemah, aku ni tergagah, aku ni pekak, aku bisu, aku buta. Allah yang bagi sifat kesempurnaan kat aku. Dia akan tenggelam macam tu. Wujud Allah yang hakiki wujud, aku diwujudkan. Jadi siapa yang ada sebenarnya? Allah, la masyhud illallah, la mawjud illallah, la ma'bud illallah. Semua pergi ke Allah Ta'ala. Kita apa? Itu ahsani takwim. Ahsani takwim. Cuba kita ngaji. Kalau tidak, rodadna wa asfala sabilin, bengong, bodoh, semayang tidak apa, tidak makrifat Allah tak kena, bahkan bagus babi macam tu. Sebab babi tak ada akal. Kita pun tak ada akal sama macam babi, lebih hina pada babi. Sebab babi tak ada akal, memang layak babi jadi itu. Kita ada akal tapi jadi perangai macam babi, sama macam babi. Kasarlah sikit bahasa babi tu. Kalau atas kata ahsani takwim macam tu. Malaikat tak ada macam tu. Malaikat tak ada ilmu makrifat. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum. Maksudnya dia tak ada istilah mengenal. Dia tak ada keupayaan akal yang akal untuk mengenal. Bahkan dia punya akal apa? Taat. Sami'na wa ata'na. Satu, dia masa kejadian Adam dulu alaihi salam, malaikat lawan lah. Istilahnya dia pegang. Kata dia, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfikud dima wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat dia berbangga dengan apa yang ada pada dia lah, berbangga dari sudut. Dia nak kata, dia pelik, kenapa ya Allah kau nak buat khalifah atas muka bumi ni? Ada yang bunuh. Pasal dia sebut bunuh tu pasal apa? Pasal sebelum ada datangnya manusia, sebelum datangnya Adam, jin telah menduduki alam ni, dunia ni, bumi ni. Jadi memang ada yang bunuh apa, ada macam-macam. Masa tu belum ada perutusan Nabi Rasul apa, pasal bermula dengan Nabi Adam. Kata dia, ada yang ataj'alu fiha ma yufsidu, buat kerosakan, wa yasfikud dima, dan menumpah darah, pembunuhan. Kami ni kata malaikat, nusabbihu bihamdika, kami bertasbih. Jadi kami sentiasa subhanallah, subhanallah, membersihkan kau dari sifat kekurangan, wa nuqaddisu lak, dan sentiasa menyucikan kau daripada sifat kekurangan. Jadi dia ada apa? Dia ada tasbih saja. Dia ada tasbih ya, macam pokok kayu ya. Kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Tapi dia tak ada makrifat. Dia tak ada yang ka'annaka tarah tu. Boleh kenal, boleh faham sampai hilang rasa kewujudan makhluk, sampai hanya mengisbatkan kewujudan Allah Ta'ala. Malaikat tak ada sifat tu. Itu kot banyak sikit. Masa nak tanya betul-betul siapa, apa ahsani takwim tu. Masyhur sebut ulama situ.
Satu Nabi Rasul paling mulia tak? Paling mulia tu Nabi Muhammad tak? Dialah yang paling a'raful ma'arif. Antara orang yang paling ma'rifah dengan Allah Ta'ala ni adalah Nabi SAW. Satu dia dapat martabat paling tinggi. Malaikat, atas kita belajar akidah, kita pernah belajar mata jawara dulu. Malaikat ni hatta ketua-ketua malaikat, dia ni selepas apa? Dia ni selepas daripada tertib semua Nabi Rasul. Rasulullah yang ulul azmi yang 4 lagi tu, lepas tu Rasul-Rasul, lepas tu Nabi yang tak Rasul, lepas Nabi sebelum umat dia, barulah ketua malaikat. Tu pun ada ulama kata ketua malaikat ni pun nak banding dengan sahabat radhiyallahu taala anhu. Mana? Sahabat lebih. Ada ulama letakkan hak tu. Cuma yang atas pada sahabat tu, atas yang bersaudara siapa? Ketua malaikat saja. Pasal kita kena iman dengan dia. Satu letak saudara tu. Awam malaikat memang bawah pada sahabat. Sahabat duduk pangkat lagi. Pasal apa? Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Kenapa lebihnya manusia ni ahsanul takwim? Pasal boleh ma'rifatullah. Cuba. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.